Untuk waktu ini, Hani, kita nak bersama dengan tetamu untuk berkongsi berkenaan dengan kes COVID-19 yang tidak memiliki simptom ataupun bergejala. Secara dalam talian sudah bersedia Dr. Dalila Roslan, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Bahagian Perkembangan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum, Dr. Dalila. Waalaikumsalam. Ya, baik, terima kasih kerana dapat bersama kami melalui program Selamat Pagi Malaysia. Pertama sekali, Doktor, kita tahu bahawasanya rasa sihat bukan bermakna kita ni bebas daripada COVID-19 kerana ada kes pesakit tak memiliki sebarang gejala. Ini sebenarnya yang kita geruni. Komen daripada Doktor. Okey, pernyataan itu memang tepat dan betul lah. Kerana jika kita lihat daripada dapatan ataupun laporan yang dikeluarkan, seperti Malaysia sendiri, kes kita lebih daripada 70%, hingga 85% adalah tidak bergejala. Maksudnya mereka ni adalah telah disahkan positif tetapi tidak bergejala. Ini seiring sebenarnya dengan dapatan di negara-negara luar. Contohnya negara China, memang didapati bahawa majoriti daripada kes-kes lebih daripada 70% ke atas adalah positif COVID-19 tetapi tidak bergejala. So adalah tepatlah sebenarnya, dan sesuatu yang perlu dititik beratkan. Kerana kalau kita lihat dalam hal ini, jika dari segi management ataupun dari segi pengurusan kes positif di Malaysia, kita tahu bahawa jika kes itu adalah positif memang akan diambil dengan ambulans dan dibawa ke hospital. Tetapi yang kita risaukan sebenarnya adalah kes yang tidak bergejala tapi sebenarnya dia positif tetapi belum disahkan lagi positif tu dan dia berada dalam komuniti. Baik. Puan memandangkan ada kes tidak bergejala ini justru perlu untuk setiap dari kita mengamalkan langkah-langkah pencegahan penularan COVID-19 setiap masa. Bukan sahaja ketika berada di luar rumah, malah ketika kita berada di dalam rumah pun kita perlu memastikan amalan-amalan pencegahan itu sentiasa kita ikuti, Puan. Ya, itu sangat betul dan sangat tepat kerana kita faham bahawa sebenarnya transmisi jangkitan ini memang boleh dihentikan dengan amalan-amalan yang kita akan dengar saban hari ada di portal-portal Kementerian Kesihatan Malaysia, telah diterangkan di setiap press statement Tan Sri DG kita, mengatakan untuk terus mengamalkan langkah-langkah pencegahan lah yang kita selalu terapkan ataupun kita emphasize ataupun kita beri penekanan kan, iaitu yang 3W itu, cuci tangan dengan bersih, dengan sabun dengan cara yang betul, cukup masanya, perlu memakai mask jika berada di tempat yang sesak ataupun mempunyai gejala, dan juga perkara-perkara amaran yang perlu kita perhalusi, contohnya elakkan bersentuhan, berada di tempat yang rapat, menjaga penjarakan fizikal, amalkan etika, batuk dan bersin yang betul. Kita juga boleh melakukan disinfeksi, dan yang paling penting sebenarnya dalam hal ini kita boleh lihat dengan adanya peningkatan kes dan lebih bertambah zon-zon merah yang ada di Malaysia ni, kita lebih baik jika tak ada keperluan untuk terus berada di rumah. Sebab berbalik kepada tajuk kita hari ini, maksudnya terdapatnya kebarangkalian bahawa dalam komuniti mereka itu sebenarnya positif COVID-19 tetapi tiada gejala. Ya, dan jika boleh, saya just nak jelaskan di sini apa yang berkenaan dengan tiada gejala tu. Dia ada dua kumpulan. Okey, kita boleh cakap tentang dua kumpulan lah. Kumpulan pertama, mereka adalah individu yang dijangkiti tetapi tidak akan menunjukkan simptom. Maksudnya, kita tahu kan selalu proses kuarantin tu 14 hari. Jadi sepanjang 14 hari tu dia adalah positif COVID-19 tapi langsung tiada gejala. Jadi untuk kumpulan yang ini, mereka ni kebarangkalian untuk menjangkiti orang lain itu sebenarnya rendah. Tapi dalam hal ini di Malaysia kita tahu mereka akan berada di hospital lah. Dan kumpulan yang satu lagi yang kita risaukan itu sebenarnya adalah kumpulan yang individu ini telah dijangkiti tetapi dia belum menunjukkan simptom. Maksudnya dia berada dalam fasa belum menunjukkan simptom lagi tapi dia akan menunjukkan simptom. Jadi inilah yang kita risaukan. Kelompok yang kedua ni, apabila mereka berada dalam komuniti, mereka sebenarnya dah positif dan belum menunjukkan simptom. Jadi
perlu ambil berat tentang kumpulan ni, dan di sinilah pemahaman tentang 3 perkara, iaitu sama ada adakah kita ni berada dalam kumpulan risiko tinggi. Contohnya, adakah kita ni baru pulang daripada luar negara, adakah ataupun kita tahu siapa yang baru pulang dari luar negara, ataupun mereka yang baru datang daripada zon merah contohnya. Okay. Dan mereka yang ada kontak rapat. Jadi ini semua adalah orang-orang yang perlu dengan lebih terperinci lagi untuk perhalusi sama ada untuk melakukan pencegahan macam soalan tadilah, bukan sahaja di luar tapi dalam rumah pun perlu betul-betul menjalankan amalan pencegahan bagi memutuskan rantai jangkitan COVID-19 ini. Okey, doktor, kita nak tahu juga kenapa ada orang yang tunjukkan simptom dan ada juga yang tidak ada simptom sama sekali. Adakah ia juga mengikut kepada tahap imunisasi badan seseorang? Okey, berikutan hal itu sebenarnya ini memang masih lagi dalam kajian lah. Kita dapati ada sangat banyak kajian, ada yang telah dipublish, ada yang belum, dan sukar untuk kita ada jawapan yang khusus bagi hal ini. Dari segi apa yang menunjukkan simptom dan tiada simptom itu, sebab kita tahu bahawa ini sangatlah novel virus, kan, virus yang sangat baru dan terlalu banyak kajian yang sedang dijalankan. Namun berikutan soalan tersebut, kalau kita berkata tentang severity ataupun manifestasi gejala tu, apa yang jelas daripada dapatan kajian seperti di China, mereka yang dalam kumpulan seperti warga emas, kanak-kanak, mereka ni jauh lebih vulnerable lah ataupun lebih terdedah untuk mempunyai simptom yang teruk. Mungkin ada kena-mengena dengan imuniti badan, tetapi tiada lagi dapatan yang sangat khusus lah yang boleh membuktikannya. Jadi agak sukar untuk kita memberi maklumat tu bahawa seperti ini memang tak ada simptom ataupun gejala. Jadi dia masih dalam proses kajian lah. Baik, terima kasih banyak-banyak Puan Dr. Dalila Roslan, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, bahagian perkembangan kesihatan awam Kementerian Kesihatan Malaysia, kerana berkongsi kepada kami sedikit sebanyak mengenai kes tiada simptom bagi COVID-19 ini. Semoga bermanfaat untuk seluruh rakyat Malaysia mengambil langkah-langkah pencegahan penularan COVID-19 ini. Baik, terima kasih sekali lagi doktor bersama kita pada waktu ini. Assalamualaikum doktor. Jaga diri selalu. Salam. Ya, baik, kita bersama dengan Dr. Dalila Roslan, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, bahagian perkembangan kesihatan awam Kementerian Kesihatan Malaysia sebentar tadi. Jadi pihak yang berautoriti untuk memberikan kita dapatan dan juga perkongsian tadi, dan diharapkan anda ambil penting sebab mungkin ada cakap-cakap orang kampung ataupun jiran sebelah yang berkata, jangan macam ni, tak nak dengar. Sebab apa? Ini bukan doktor, kan? Ini pakar yang berbicara dari Kementerian Kesihatan Malaysia, dan kita harus tahu bahawasanya ada yang tidak bergejala dan tidak ada simptom sama sekali. Sangat berbahaya untuk kita cakap kalau ada simptom, kita bimbang untuk mendekati orang itu. Tapi kita tak tahu sama ada orang di sekeliling kita bersimptom ataupun tidak, ada positif ataupun tidak, kita tak tahu. Jadi kalau tiada keperluan, mohon untuk tidak pergi ke mana-mana. Ya, duduk di rumah. Betul. Baik, lagi satu, disebabkan tak ada simptom, anda pun tidak tahu sama ada anda sudah dijangkiti ataupun tidak. Kalau anda dapat mengenal pasti sejarah perjalanan anda pun cukup baik juga, kerana kadang-kadang kita tahu bahawa kalau kita pergi ke kawasan berisiko, jadi perlu ada kesedaran diri sendiri untuk pergi buat ujian calitan ataupun mengasingkan diri daripada orang sekitar anda supaya anda tidak merisikokan orang lain yang berada di sekitar anda. Ya, setuju. Baik, kita akhiri dalam